Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. Okey, baiklah pelajar, sedar tak sedar hari ni kita dah masuk pembelajaran kita yang terakhir. Kita bermula dengan pembelajaran yang pertama, topik daripada tingkatan 4. Topik yang pertama sehinggalah hari ini. Yang terakhir, pembelajaran 10. Saya akan cover dua topik yang akhir dalam tingkatan 5 iaitu daripada unit 8, daya dan tekanan. Apakah daya? Apakah tekanan? Kita akan belajar prinsip jet hidrolik dan sebagainya. Okey pelajar, lagi satu unit 9 kita akan pergi meneroka ke angkasa lepas. Kita belajar apa yang ada, teknologi yang ada di angkasa lepas. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita mulakan dengan pembelajaran kita yang ke-10 yang terakhir. Harap-harap kamu semua kekal bersama saya sampai akhir kelas hari ni ya. Okey, baiklah. Unit 8. Kalau dalam tingkatan 4 kita ada unit daya dan gerakan. Dalam unit daya dan gerakan tingkatan 4 kamu perlu tahu formula hal laju. Kamu perlu tahu formula pecutan. Okey, berbeza dengan unit 8 dalam tingkatan 5 ni kamu perlu belajar, kamu perlu tahu tentang konsep daya dan tekanan. Okey, dalam unit 8 ni, daya dan tekanan ni apa yang kamu perlu belajar? Yang pertama, kamu perlu tahu konsep tekanan tu. Konsep tekanan cecair terutamanya dalam sistem yang tertutup. Bagaimana? Okey, ni adalah sistem fizikal yang mana bahan bila dia masuk dalam satu cecair, satu tempat yang tertutup, dia akan disebarkan secara uniform, secara seragam. Okey, kedua, saya akan ceritakan kepada kamu semua tentang apakah barang, instrumen yang mengena pakaikan prinsip Pascal. Pelajar, prinsip Pascal ni apa? Ada sesiapa yang masih ingat apakah prinsip Pascal? Di mana tekanan pada awalnya adalah sama dengan tekanan di akhir. Okey, kita tengok nanti kejap lagi. Yang ketiga, saya akan terus cover kepada prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Sistem hidrolik seperti jet hidrolik. Jet yang bila kat dalam bengkel tu, macam mana jet tu boleh naikkan kereta, tinggikan kereta supaya senang nak tukar tayar, supaya senang nak betulkan bahagian bawah kereta. Konsep kita sesiapa yang boleh memandu bila kita brake. Brake tu adalah prinsip Pascal ya. Kita pakai sistem hidrolik. Lagi satu, kalau pergi klinik gigi, kita akan duduk di dental chair. Duduk di kerusi dental tu. Jadi kerusi tu, doktor tekan-tekan tu, itu bukan magic ke tiba-tiba naik turun, bukan. Yang tu adalah sistem hidrolik, prinsip Pascal. Dan yang terakhir, saya akan ceritakan tentang hubungan antara kelajuan dengan tekanan. Prinsip Bernoulli. Kenapa bila dekat stesen LRT tu kita tak boleh berdiri lepas garisan kuning? Itu saya akan cover sekejap saja lagi. Okey. Sekarang kita pergi kepada konsep dulu. Core, basic thing yang kamu perlu tahu. Apa yang saya perlu tahu ni cikgu? Okey, tadi cikgu kata konsep tekanan bendalir dalam sistem tertutup ni macam mana? Bila kita kenakan tekanan, bila kita tolak omboh ni ke dalam. Ini ada lubang banyak ni. Kita tolak omboh ke dalam. Cecair ataupun tekanan yang dikenakan tu dalam sistem tertutup ni sama. Menyebabkan cecair tu keluar pada semua arah. Sebab ada lubang kan, jadi dia keluar lah. Kalau tak ada lubang, tak adalah. Okey. Jadi, kalau dia tanya nyatakan prinsip Pascal, kamu boleh nyatakan penyebaran tekanan dikenakan dalam satu bendalir. Kena ada sistem tertutup. Pada bendalir, sistem tertutup bendalir dalam sistem tertutup adalah seragam.
Okey, maksudnya dia pergi ke semua arah. Kalau ada 3 lubang lah dia pergi. Sekarang ni ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lubang lah dia pergi. Okey, tu konsep Pascal. Bila kita kenakan tekanan ke benda lir dalam sistem yang tertutup, tekanan tu akan diseragamkan ke semua arah. Okey, ingat yang pertama. Okey, mai kita pergi tengok botol ni. Sekiranya tak ada tekanan di botol ni. Nampak tak? Dia ada lubang. Botol plastik ni dia ada lubang. Kenapa dia pergi ada air keluar dekat situ? Sebab tekanan dalam air ni, dalam botol ni. Ada lubang jadi dia keluar. Yang bawah dia akan pergi dengan lebih jauh, yang atas dengan lebih dekat. Okey, kalau kita tekan botol tu, kita kenakan tekanan dekat dia, kita boleh nampak jaraknya semakin jauh. Yang bawah tadi kan, dia pergi lagi jauh, dia pergi jauh. Tapi bila kita kenakan tekanan, dia akan tambah lagi 1 kali ganda jarak dia. Tu kalau kita kenakan tekanan. Ingat botol bila bocor, apa jadi? Okey. Alright, seterusnya pelajar, kita kena tahu prinsip operasi hidrolik. Kenapa kena tahu prinsip dulu? Sebelum saya pergi kepada instrumen-instrumen yang mengena pakaikan konsep Pascal, kamu perlu tahu dulu apa prinsip hidrolik. Okey, prinsip hidrolik meliputi tekanan yang kamu kenakan pada awalnya, pada omboh kecil. Mula-mula kan kita kena tekanan dekat omboh kecil ni. Lepas tu daya menurut Pascal Principle. Tekanan yang dikenakan dalam sistem bertutup kepada cecair akan berlaku secara seragam. Jadi, tekanan pada awal akan pergi kepada tekanan pada omboh besar ni, menyebabkan tekanan pada omboh besar. Jadi, macam mana nak kira? Formula dia belajar, formula dia begini. Daya perlu kamu bahagikan dengan luas. Okey, kalau dekat sini kita nampak daya 10 Newton. Ni daya lah. Okey, luas dia. Luas omboh kecil ni, kecil kan? Luas dia 2 cm punca kuasa 2. Jadi 10 kamu perlu bahagikan dengan 2 untuk dapatkan tekanan dia. Ingat tekanan sama dengan daya bahagi luas. Okey. So, tengok formula yang di bawah ni. Tekanan pada omboh kecil sama menurut prinsip Pascal. Tekanan pada omboh kecil seragam sama pada tekanan pada omboh besar. Tak kisahlah terbesar mana pun dia. Okey. Katakanlah luas ni 2, luas omboh kecil 2, luas omboh yang kedua ni pun 2. Jadi tekanan dia sama saja. Macam tu. Tapi sekarang kita dapat lihat. Tekanan sama. Tapi luas dia berbeza. Jadi nilai tu berbeza. Jom kita tengok. Tadi formula dia daya yang kita kenakan bahagi luas. Daya yang pertama bahagi dengan luas omboh kecil. 2 cm punca kuasa 2. Nak cari daya output, berapa banyak daya yang dikenakan untuk mengangkat beban ni? Macam mana? Kita tak diberi daya yang dikenakan untuk angkat beban ni. Jadi, kita diberi luas omboh besar ni. Bahagi. Lepas tu 10 bahagi 255 darabkan dengan 100. Kamu akan dapat 500 Newton. Jadi daya yang dikenakan untuk mengangkat beban ni adalah 500 Newton. Macam teacher cakap tadi, contoh kalaulah kamu ada piston juga, kamu ada omboh juga. Tapi omboh ni sama saiz. Okey, mengikut prinsip Pascal, tekanan pada omboh pertama dengan tekanan pada omboh kedua, P1 sama dengan P2. Kalau area dia sama, kalau luas dia sama, maka P1 dia samalah dengan P2. Sekarang luas dia sama. Tapi kenapa dia punya pressure, tekanan ni berbeza? Kerana faktor luas dia yang berbeza ya pelajar. Pelajar, kalau kamu ada sebarang soalan, jangan malu, jangan segan tinggalkan komen di ruangan chat di bawah ya pelajar. Okey, so kita dah tahu dah. Kamu dah tahu
prinsip operasi Pascal. Macam mana? Sekarang kita pergi kepada instrumen Pascal. Yang pertama, jack hidrolik. Jack hidrolik ni nampak gambar yang kecil di bawah warna merah ni. Biasanya dia banyak dekat bengkel kenderaan. Guna dia bila kita tarik lever ni, kita tarik besi ni, dia akan menaikkan kenderaan kamu. Okey, so prinsip dia kena tahu. Ini at least dia ada dalam satu soalan kertas satu. Dia akan tanya antara aplikasi berikut yang manakah mengaplikasikan prinsip Pascal. Nanti jawablah jack hidrolik. Jangan jawab benda lain pula nah. Okey. Kita tengok pada P. P ni dia punya pivot. Pivot ni yang ni lah. Ni pivot dia. Okey, bila kita tarik omboh kecil di atas, kita tarik pergi atas dulu. Yang ni kita tarik, bukan kita tolak, kita tarik ke atas. Cecair akan disedot dari takungan. Ni takungan dekat dalam takungan ni, dekat dalam sistem ni dia ada takungan, dia ada minyak lah biasanya. Dia ada cecair dalam takungan dia. Okey, air itu bila kita tarik pivot kita, air dia akan masuk di dalam injap X. Dia akan masuk di sini, injap X masa tu terbuka. Bila injap X terbuka, injap lagi satu kena ditutup. Okey, ingat. Bila injap X terbuka, macam mana nak, kalau tutup, macam mana cecair dalam ni nak masuk ke dalam omboh kecil ni? Bila kita tarik pivot ni, kita tarik pangsi tu, air akan masuk. Cecair akan masuk melalui injap X. Tapi injap Y ni tertutup. Injap Y dia tertutup. Sebab dia tak nak cecair ataupun bendalai tu pergi sana lagi. Okey, satu injap kena terbuka, satu injap kena tertutup. Tu kalau kita tarik. Bagaimana pula bila kita tekan ke bawah omboh kecil? Okey, situasi Q bila kita tekan omboh kecil ke bawah. Kita tekan paksi. Tadi kita tarik tapi sekarang kita tekan. Kita tekan omboh kecil, kita tekan ke bawah. Apa jadi? Injap X ni tadi terbuka bila kita tarik. Tapi bila kita tekan dia akan tertutup. Dan semua cecair yang berkumpul di X ni, di sini, dia akan mengalir pergi ke omboh besar melalui injap Y yang terbuka. Ingat kalau satu injap terbuka, satu mesti tertutup. Antagonistik ya. Okey, bila pemberat diturunkan. Bila pemberat diturunkan, pemberat ni kita turunkan. Kita buang lah. Okey, jadi masa ada pemberat ni, kita tolak kan. Bila tak ada pemberat dah, bila pemberat ni dah tak ada, apa jadi? Injap pelepas yang bawah ni, kita ada injap X, kita ada injap di omboh kecil, ada injap di omboh besar dan injap pelepas. Injap pelepas ni dia akan terbuka supaya semua cecair yang di omboh besar akan ditransfer semula ke dalam tempat takungan cecair pada awal tadi. Pelajar, walaupun dia kecil, alat ni kecil, tapi ingat dalam ni ada sistem tertutup. Dalam sistem tertutup ni ada satu cecair. Biasanya menggunakan air ataupun minyak. Okey, selesai. Ingat, bila saya ulang lagi, yang ni penting untuk kamu tahu konsep. Takutlah keluar dalam kertas 2 bahagian B, soalan teori dan aplikasi. Nanti kamu kena tahu injap mana yang dibuka, injap mana tertutup. Take notes on benda ni. Okey, jack hidrolik, prinsip dia. Mula-mula semua minyak ni akan tertakung di takungan cecair. Semua cecair akan ditakung di sini. Bila saya tarik saya punya pivot, saya tarik pemegang ni, apa jadi? Injap X akan terbuka menyebabkan cecair masuk ke dalam omboh kecil. Tapi injap Y masih tertutup. Okey, bila mana saya tekan, masa tu injap di omboh kecil akan tutup, injap di omboh besar akan terbuka. Jadi semua cecair masuk dalam ni. Okey pelajar, apa jadi bila beban tu saya keluarkan? Saat nak ada beban. Jadi semua cecair ni akan pergi balik ke tempat takungan dia melalui injap pelepas ni. Injap pelepas ni terbuka. Okey, tu untuk peralatan yang pertama.
Kita pergi kepada brake kereta. Selama ni duk brake kereta, brake kereta ke brake motor ke sama je lah. Selama ni kita tahu brake je, tapi tak tahu dia sebenarnya sistem apa. Budak-budak sains kena tahu, wajib tahu brake tu merupakan sistem hidrolik. Brake kenderaan lah. Even though kereta mainan yang adik-adik kamu sekarang ada, bila kita brake, dia pun ada sistem brake hidrolik. Okay. Alright, kita tengok apa situasi dia. Yang pertama, bila katakanlah saya tengah bawa kereta, tiba-tiba ada lembu dekat depan lalu. Saya nak berhenti ke saya nak laju? Mestilah saya nak berhenti kan? Tindak balas refleks, mestilah saya tekan brake. Takkan nak tekan minyak pula. Tekan minyak tu kalau nak lumba dekat dengan kereta lain. Okay. So, bila kita tekan minyak, bila brake ni kita tekan, tak boleh nak tunjuk kaki kat bawah. Okay. Bila brake ni kita tekan, jadi bila brake kita tekan. Seterusnya, omboh dekat silinder ni, omboh dekat silinder ni akan ditolak. Omboh ni dia akan ditolak. Okey. Jadi, tekanan dekat sini ada bendalir kat sini ada cecair. Bendalir, kita tolak, dia akan, bila kita tolak je brake, dia akan menghasilkan tekanan. Jadi, tekanan tu akan dipindahkan. Dia pindahkan ke silinder kecil setiap tayar. Kita ada kereta, ada tayar depan, ada belakang. Dia akan dipindahkan ke silinder kecil pada setiap tayar. Sini dan sini. Silinder kecil tu omboh kecil lah. Jadi, dekat tayar depan, kita tengok dekat tayar depan dulu. Ni tayar depan, ni tayar belakang belajar. Dekat tayar depan apa jadi? Omboh kecil ni tadi kan ada tekanan. Bila kita tekan brake, kita transfer tekanan sampai ke omboh kecil. Tayar depan, tayar belakang. Okey, tayar depan dekat omboh kecil ni, dia akan tolak. Kita ada ladang brake di sini. Kita akan tolak ladang brake dan sampai ladang brake tu menekan cakra logam sampai dia terkena. Terkena ladang brake. Ladang brake dengan logam, dia bersentuhan antara satu sama lain. Dia apa jadi? Kita punya tayar tu stop lah. Okey, dekat tayar belakang pula. Omboh kecil tadi pun ada tekanan kan? Kita transfer tekanan dekat situ. Dia pun tekan ladang brake dan bila dia tekan ladang brake, dia akan tekan gelendung brake. Dia akan tekan, dia akan membesar, tekan gelendung brake, okey, dan menyebabkan putaran tayar tu slow dan menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Ingat konsep dia, kita tekan brake kat bawah, tekan kat kaki, ni kaki, konon lah ni kaki, tekan brake, semua tekanan akan ditransfer ke omboh kecil di tayar depan dan tayar belakang. Tayar depan dia akan menekan sampai ladang brake dan cakra logam ni bersentuhan. Bila dah sentuh, of course lah nak berhenti kan tayar tu. Dekat tayar belakang pula, omboh kecil ni dia akan menolak ladang brake sampai ladang brake kena dengan putaran tayar, gelendung brake ni. Okay, dia akan expand. Sebab itulah tayar tu akan semakin perlahan dan berhenti. Okey, seterusnya. Kita tengok prinsip Pascal kerusi rawatan gigi. Siapa pergi scaling ke, pergi polishing ke, pergi cabut gigi ke, kerusi yang kamu duduk ni bukan kerusi magic ke, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Kamu kena tahu sebagai pelajar sains, kerusi ni mengaplikasikan prinsip Pascal. Kerusi pun ada prinsip Pascal Macam mana? Okey, jom kita tengok dulu. Untuk dekat S ni konsol. Konsol biasanya doktor akan dekatlah dengan doktor. Doktor punya kerusi dekat sebelah sini. Jadi dia tekanlah konsol tu, dia adjust. Pesakit ni kena tinggi macam mana. Lain pesakit, lain kan ketinggian dia. Dia nak pergi ke kanan ke, pergi ke kiri ke. Dia tekan konsol ni. Bila dia tekan konsol, semua dalam ni adalah prinsip Pascal pelajar. Okey. Konsol ni menyebabkan dekat bawah ni konsol, ni satu palang ni dekat dalam ni dia ada dua injap solenoid. Dia ada ni dua injap solenoid lah, V dengan T. Okey.
minyak akan disedot dari besen oleh pump. Okey, minyak ni dekat dia punya source of kita punya tempat minyak dan cecair disimpan. Okey, jadi bila kita tekan doktor tekan konsol, minyak akan disedot dari besen. Ni semua pump. Minyak akan disedot dari sini. Bila butang kita tekan, bila doktor tekan butang konsol, jadi injap solenoid ni satu akan terbuka, satu akan tertutup. Okey, satu akan terbuka, satu akan tertutup. Kita tekan konsol, doktor tekan konsol, minyak ni akan ditransfer pergi ke silinder. V terbuka, V tertutup, T terbuka. Minyak ni akan pergi dekat silinder. T terbuka, V tertutup masa tu. Okey. Silinder tu dia bolehkan bila kita tekan kan, silinder yang ni dia membolehkan adanya tenaga hidrolik ditukarkan tenaga kepada tenaga mekanikal tu yang dia boleh angkat pasien ke atas tu, angkat ataupun ubah arah tu. Okey, dekat sini yang terjadinya perubahan tenaga hidrolik kepada tenaga mekanikal kat dalam silinder ni ni extra note. Okey, bila kita tekan butang lain dekat konsol ni, tadi tekan butang lain, ni tekan butang lain pergi kanan, ni tekan butang kiri pula. Injap kedua akan dibuka. Tadi teacher cakap injap T akan terbuka. Sekejap saya tulis. Injap T dan injap V. Dekat T ni, injap T buka, injap V tutup. Manakala bila kita tekan butang lain, injap kedua, injap T tutup, injap V akan buka. Okey. Jadi dekat bawah pengaruh berat yang lebih, minyak dalam tekanan silinder ni, bila dah orang duduk atas ni, minyak dalam silinder ni akan dibebaskan pergi besen balik. Besen ni tangki minyak balik lah. Dan kerusi turun ke bawah. Okey, so itu adalah konsep kerusi dental, kerusi rawatan gigi. Okey, soalan biasanya dia akan bagi kamu dekat kertas satu antara berikut yang manakah mengaplikasikan prinsip Pascal, yang tidak mengaplikasikan prinsip Pascal. Dia akan bagi kamulah gambar kerusi dental, gambar brake jack hidrolik, gambar brake kereta, lagi satu gambar tak ada kaitan sepak bola ke. Jadi kerusi dental, jack hidrolik dengan brake kenderaan bermotor adalah mengaplikasikan prinsip Pascal. Ingat Okey. Seterusnya kita pergi kepada tekanan bendalir. Katakanlah bendalir tu berada dalam sistem yang tak mengalir. Sistem tertutup dia tak mengalir. Kamu kena ingat tekanan inversely proportional dengan velocity. Bila tekanan tinggi, maka hal laju menurun. Bila tekanan meningkat, hal laju menurun. Ingat tu tekanan tinggi, hal laju rendah. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, untuk dalam sistem tertutup, tekanan bendalir sama je lah. Tekanan dia sama, nampak aras air ni sama. Tekanan dia sama. Alright. Kalau tak ada tutup, tadi ada tutup dekat sini. Sekarang ni saya pergi buang tutup dia. Apa jadi? Apa jadi? Pula ada tiup venturi ni. Tiup venturi ni apa? Kesan venturi ni bila kita pakai tiup venturi. Tiup venturi, tiup yang ada diameter berbeza. Okey. So, kalau tiup yang ada diameter berbeza, bagaimana pula? Dia tak akan ada uniform fluid, uniform tekanan cecair yang seragam. Dia tak akan ada tekanan cecair yang seragam. Dekat sini, dekat P2 ni, P2 tekanan rendah ke tekanan tinggi? Pertama sekali kita kena tahu dekat
kawasan yang sempit, hal laju menjadi tinggi kan? Berdasarkan prinsip Bernoulli, bila hal laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Sebab itulah kamu nampak aras air di P2 lebih rendah berbanding aras air di P1 dan P3. Pelajar tolong ingat yang ni ya. Tolong ingat yang ni soalan favourite dalam kertas 2, soalan bahagian A. Soalan yang memerlukan kamu kemahiran proses sains kamu. Kamu kena nyatakan kenapa paras air ni rendah? Sebab tekanan rendah. Bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Tu prinsip Bernoulli. Okey, berdasarkan aras air, mari kita pi susun. Mana yang lagi laju? Ikut susunan menaik. Yang mana yang perlahan? Yang paling perlahan mestilah yang ada aras air yang tinggi. Yang ni paling perlahan. P1 diikuti dengan P3 diikuti dengan P2. Sebab P2 ni paling laju jadi tekanan dia paling rendah. Jadi aras air dia pun rendah. Okey, ingat yang tu. Seterusnya, nak tahu kamu boleh betul-betul faham ke, kamu tak faham ke? Jom kita buat latihan ni. B, C, D. Okey, jom kita tengok tiup yang pertama pelajar. Arah bendalir pergi ke sebelah kanan. Okey, A, B, C. Jadi, kita boleh nampak C dia ada level yang rendah. C ni dia ada aras air yang paling rendah. Bila mengikut prinsip Bernoulli, bila tekanan rendah, hal laju tinggi. Jadi kelajuan air tu meningkatlah daripada A, B, C. Okey. Kita buat sama-sama dulu yang pertama. Nanti B saya nak kamu tolong nyatakan, boleh? Okey. Jadi dekat C ni hal laju tinggi, maka tekanan rendah. Okey, so saya nak kamu susun tekanan dalam tertib menaik. Okey, dalam urutan meningkatlah dari tekanan rendah sampai ke tekanan tinggi. Boleh sesiapa tolong saya? Tak apa ni teacher buat dulu. Sebab yang C ni kita tahu hal laju tinggi maka tekanan dia paling rendah. Cikgu suruh susun mengikut tertib menaik. Jadi tekanan C rendah diikuti dengan B dan A yang semakin meningkat. Di A ni tekanan dia tinggi sebab hal laju air rendah. Alright, kita tengok situasi kita yang kedua. Soalan B. Kita arah bendalir sama lagi ke sebelah kanan. Ni tekanan bendalir. Okey, hal laju air yang meningkat. Hal laju air yang meningkat. Kita tengok paras air dulu. Paras air mana yang paling rendah? B. Jadi dekat B, point dia, hal laju dia tinggi. Bila hal laju tinggi mengikut prinsip Bernoulli, maka tekanan dia rendah. Okey, hal laju air tekanan rendah. Okey, sekarang ni sebab teacher suruh susun hal laju air meningkat. Hal laju air meningkat maksudnya kita tengok aras air. Hal laju air kita tengok aras air. Bila aras air rendah, maka hal laju dia tinggi. Jom kita susun ikut tertib menaik. So, A paling tinggi jadi hal laju dia rendah. A diikuti dengan C dulu, baru B. Okay. Jadi, macam mana nak tahu tekanan? A aras air tinggi, hal laju dia rendah. Okay, dekat. Maka dekat A ni, hal laju rendah, tekanan dia mesti tinggi. Tekanan. Teacher nak suruh susun ikut tertib menaik juga. So, A ni yang last kali lah sebab tekanan dia paling tinggi. Yang tengah-tengah C lah. Sebab apa? Sebab hal laju dia pun rendah
tekanan dia pun sedikit tinggi berbanding dengan B tadi. So, C, B. Gitulah. Okey, kita tengok kalau udara pula. Laluan udara pula. Jangan tengok cecair ni, nanti confuse. Tengok yang udara. Udara. Kamu bergerak ke sebelah kanan. Daripada A sampai point B. Okey, aras udara yang paling rendah. Aras udara yang paling rendah adalah dekat point C. Sebab laju dekat point C ni paling laju. Laju nombor satu, laju dia tinggi. Sebab itulah aras udara dia rendah. Jangan tengok air, tengok udara. Kalau kamu tengok air nanti confuse kamu. Laju tinggi, tekanan rendah. Jadi dialah paling tinggi. Yang paling rendah dekat A lah. Sebab aras dia paling tinggi. Sebab laju dia rendah, maka tekanan dia tinggi. Sebab tu dia menghasilkan aras udara yang lebih tinggi berbanding yang lain. So susunan A, B, C. A pergi B, pergi C. So tekanan. Tekanan saya suruh kamu susun mengikut tertib meningkat. Jadi mana dulu? Tekanan C dululah. C pergi B, pergi A. Terbalik. Okay. Selesai. Kita pakai tiup Venturi pula untuk aliran udara. Tengok dekat, tengok aras udara jangan tengok aras air. Nanti confuse. Tengok aras udara. Aras udara mana yang paling rendah? B. Mengikut prinsip Bernoulli, untuk kawasan yang sempit, laju dia akan tinggi. Jadi kawasan B, laju dia tinggi, tekanan paling tinggi dan tekanan paling rendah. Okay, B tekanan paling rendah. Okey, tengok yang kedua tinggi, C. Tengok yang paling rendah, paling tinggi lah. Bila paling tinggi, laju dia rendah, maka tekanan dia paling tinggi sebab aras dia paling tinggi kan. Okey, jadi yang terakhir, B paling ACB. ACB meningkat. Laju air meningkat. Ni laju air meningkat ni. Udara ya, ni udara. Susunan dia. Tengok mana laju air meningkat. Daripada rendah dulu, daripada A, dia akan pergi A, pergi B, B, laju tak berapa nak tinggi. Dan pergi B, B paling tinggi. Okey, kalau tekanan dia jadi lainlah, terbaliklah. Tekanan yang paling rendah dekat B. B diikuti dengan C dan akhir sekali tekanan paling rendah di A. Okey, selesai. CBA, sorry baru perasan Fatihah. Mungkin Fatihah jawab yang ni kot tadi ya. Fatihah jawab soalan C tadi. Okey. Tak apa, kita pergi latihan seterusnya kejap lagi. Okey. Kita pergi aplikasi prinsip Bernoulli. Macam mana kapal terbang tu boleh terbang? Suka-suka je ke dia boleh terbang? Sebab udara ke? Sebab apa? Ni semua sebab prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli macam tadi dia kata, kalau kelajuan, velocity, kelajuan meningkat, maka tekanan rendah. Kelajuan meningkat, tekanan rendah. Itu prinsip Bernoulli. Kalau dia tanya, nyatakan je apabila kelajuan meningkat, tekanan rendah. Okey. Prinsip Bernoulli ni pun dia suka tanya soalan definisi. Jadi kena hafal lah kelajuan tinggi, tekanan rendah. Okey, untuk kapal terbang. Sayap kapal, kita panggil sayap. Sayap kapal terbang lah yang dekat tepi ni. Wing, airplane wing. Sayap kapal terbang. Kenapa bentuk dia aerofoil? Bukan suka-suka sebab nak bagi dia cantik pelajar. Ada sebab. Kenapa bentuk dia aerofoil? Dalam bentuk aerofoil ni dekat point yang depan, sebab ada rintangan, jadi aliran udara ni sangat tinggi di sini. Aliran udara tinggi dulu dekat sini. Okey.
Bila aliran udara aliran udara tinggi, maka tekanan rendah. Di point ni, saya tandakan dulu point. Point yang hadapan ni lah. Okey. Manakala dekat bawah sayap tu, dekat bahagian bawah sayap ni, terbaliklah. Aliran udara rendah. Jadi, tekanan dekat bawah tinggi. Kat bawah tinggi tekanan bawah sayap ni tinggi. Tekanan udara dekat atas ni rendah. Bila satu dah tekanan tinggi, satu tekanan rendah. Tekanan rendah tu akan tend untuk pergi ke tekanan tinggi tu akan tend untuk pergi kepada tekanan rendah. Okay, kat bawah rendah, dia cakap, kita ni rendah sangat. Kita ni tinggi sangat ni. Tekanan dekat bawah tinggi, aliran yang rendah. Tekanan dekat bawah ni tinggi. Kita ni banyak sangat tekanan ni. Kita kena kurangkan tekanan kita untuk pergi ke kawasan tekanan rendah. Maka dia masing-masing berlari nak pergi kawasan tekanan rendah. Sebab itulah dia terangkat. Okey, daya angkat yang dihasilkan daripada sayap kapal terbang ni hasil daripada bentuk aerofoil ni. Tekanan rendah dekat atas, tekanan tinggi dekat bawah. Tekanan tinggi, bila dia tinggi dah tekanan dia dah tak boleh nak tampung, dia akan tend to pergi ke, tolak pergi ke tekanan rendah di atas. Okey. Okey, ingat banyak sangat tekanan dah tak tahan dah. Kita nak transfer pergi orang lain, kita tolak pergi kawasan berketekanan rendah. Ingat. Tapi bila tekanan rendah, maka aliran udara dia tinggi. So bentuk kenapa kapal terbang ni diangkat, kenapa ada daya angkat, disebabkan bentuk aerofoil dia dan sudut serang ni. Kamu kena tahu sudut serang tu je. Sudut serang ni satu sudut di antara satu sudut dekat wing ni lah tadi. Kita panggil sudut serang. Nanti dalam exam bagi je lah bentuk aerofoil, bentuk aerofoil dengan sudut serang. Okey, kita tengok pula penunu Bunsen. Dekat makmal nak hidupkan api, pakai penunu Bunsen ni lah. Dekat dalam ni ada gas banyak. Okey. Kawasan dekat ni ada gas banyak. Bila kita nak hidupkan api, kita akan kena buka lubang dekat penunu Bunsen ni. Jadi, udara dekat sini, laluan udara dekat sini sebab dia terbuka kan. Jadi, udara tu bergerak dengan perlahan. Bila dah udara bergerak perlahan, maka tekanan tinggi ni akan disedut masuk. Dekat bawah ni, gas berhalaju tinggi dengan tekanan rendah. Okey, so macam tu konsep penunu Bunsen. Kita tengok lagi dua aplikasi, helikopter dengan drone. Sama je lah dengan kapal terbang tadi. Tapi kapal terbang dia ada aerofoil shape dengan ada daya angkat. Okey, kita tengok helikopter macam mana pula. Okey. Helikopter. Aliran udara berhalaju rendah, tekanan tinggi. Manakala dekat atas, aliran udara dia tinggi. Aliran udara tinggi, halaju udara tinggi. So, dia punya tekanan rendah. Dekat bawah tadi bila aliran udara dia rendah, maka tekanan tinggi. Dah banyak sangat tekanan, maka daripada tekanan tinggi dia akan pergi kepada tekanan rendah. Sebab itulah dia terangkat. Daya angkat ni terhasil. Okey, tengok drone. Kan ada drone kamera, drone kan kita nak naikkan. Dia boleh naik ke udara. Sama je dengan konsep helikopter. Dekat atas tu tekanan udara rendah. Dekat bahagian atas tekanan udara rendah. Sebab aliran udara tinggi. Saya keep on repeat. Halaju udara tinggi, tekanan rendah. Sebab penting Jadi bila dekat atas dah rendah, maka bawah dia punya halaju udara tak tinggi. So tekanan tinggi. Maka tekanan tinggi tu dah tak mampu nak tampung, dia akan tend untuk pergi kepada kawasan berketekanan rendah. Sebab tu dia terangkat. Drone tu terangkat. Okey.
Ni prinsip, aplikasi prinsip Bernoulli. Kenapa? Tadi saya dah tanya soalan, kenapa kamu rasa kita tak boleh berdiri selepas lain kuning semasa menunggu LRT? Kenapa? Ada sebab. Bukan suka-suka dia buat rule begitu. Ada sebab Okey, kenapa? Jom kita sama-sama tengok. Okey, dekat sini bila ada LRT lalu. Bila ada LRT lalu, LRT ni pun lalu. Bila dia dah lalu, of course kita tahu LRT bergerak dengan laju. Jadi, aliran udara di dekat laluan LRT ni, aliran udara di tengah-tengah ni, laju dia tinggi. Laju udara tinggi. Bila laju tinggi mengikut prinsip Bernoulli, maka tekanan rendah. Okey, terbalik pula dengan kawasan di sini. Kawasan di sini, dekat sini, dekat tempat kita tunggu ni. Okey, so kita tak laju, kita punya laju rendah. Tak ada bergerak, kita tunggu je. Okey, jadi kita punya tekanan tinggi mengikut prinsip Bernoulli. Kenapa cikgu tekanan tinggi? Sebab prinsip Bernoulli kata macam tu. Kalau kita perlahan, maka tekanan kita tinggi. Okey, jadi ingat saya cakap tadi dia dah tak mampu nak tampung tekanan, jadi kawasan berketekanan tinggi akan tend untuk pergi ke kawasan berketekanan rendah. Jadi, kenapa tak boleh berdiri di sini? Selepas lain kuning, sebab khuatir kamu tertarik oleh di hadapan train ni. Dekat hadapan train kan tekanan tinggi, tekanan rendah. Jadi kamu tekanan tinggi, nanti tertariklah tekanan tinggi kamu akan menolak kamu pergi ke kawasan berketekanan rendah. Nanti kan pergi dekat landasan ni apa jadi? Boom, kena langgar dah. Okey. Sebab itulah kena berdiri sebelum lain kuning. Okey. Kita cuba jawab soalan kertas 1 pelajar, soalan objektif. Semua sekali ada 40 soalan. Tolong jawab semua. Jangan tinggalkan satu pun. At least lah cikgu kalau saya nak tembak pun at least kamu ada peluang untuk betul kan? Takkanlah tembak tu semua salah. Macam mana nak kecilkan skop nak bagi betul tembak menembak ni pakai formula, pakai tips GPS. G untuk apa? Garis kata kunci. Setiap soalan ada kata kunci dia. Tak ada soalan yang tak ada kata kunci. Kalau tak ada kata kunci bukan soalan itu. Potong. Dalam banyak-banyak pilihan jawapan A, B, C, D. Hari terakhir ni saya dah sebut lagi lah. Supaya lepas ni dalam exam ingat. Suara saya GPS. Okey, P, potong. Dalam banyak-banyak pilihan jawapan A, B, C, D, A, B, C, takkanlah tak ada yang kamu pasti salah. Yang salah tolong remove. Kalau tak ada pasti salah tu tak dapat nak tolong lah. Okey. Selesai. Lepas jawab, dah dapat jawapan, dah tembak jawapan, jangan lupa pindahkan tembakan kamu ke kertas OMR. Alright. Okey, jom kita cuba jawab soalan ini. Pelajar, jom jawab sekali dengan saya. Ni sebagai revisi kamu nak menghadapi periksa. Jom jawab dengan saya. Tak kisahlah salah ke betul, jawab sajalah. Okey, Raja ditunjukkan satu situasi. Kita duk tekan ubat gigi. Okey, apakah prinsip yang sesuai menerangkan situasi di atas? Kita belajar pasal 2 prinsip je hari ni. Apa prinsip yang sesuai? Kita belajar pasal Pascal dengan pasal Bernoulli. Prinsip Archimedes tak ada belajar pula ni fizik ni. Prinsip keabadian momentum pun tak ada belajar teacher. Salahkan dia dulu. Supaya kamu nak menembak antara A dengan B. Jadi 50-50 lah. 50% boleh betul, 50% boleh salah. Okey pelajar, ni saya nak kamu jawab soalan senang ni. Soalan aras rendah ni. Anyone ada jawapan? A, Fatihah kata A. Kenapa Fatihah A? Boleh bagi saya sebab tak? Okey, menurut prinsip Pascal, bila kita kenakan tekanan, semua tekanan tu akan
seragam di semua arah. Memandangkan di sini ada lubang, ubat gigi ada lubang. Kalau tak ada lubang, macam mana nak keluar ubat gigi tu? Jadi dia punya isi dalam ubat gigi tu akan keluar. Okey, betul Fatihah. Bagus. Prinsip Pascal. Boleh jawab exam dah ni ya. Okey. Ni apa? Motosikal. Oh, motosikal. Nampak tak dia bagi soalan hydraulic brake. Ni soalan trial lah. Ni soalan trial tahun ni. Favorite juga, banyak dekat trial-trial. Raja 26 dia tunjukkan sistem brake hidrolik bagi satu motosikal. Brake hidrolik mengena pakaikan prinsip Pascal. Apabila brake ditarik, tekanan dihasilkan di F dengan G. Ditarik maksudnya kita tekan brake tu. Apabila brake ditarik, maksudnya ada tekanan di F dengan G. Antara berikut pernyataan manakah yang menerangkan situasi tersebut? Kata kunci dia, garis. Yang mana? Baca satu-satu dululah. Tekanan pada F dan tekanan pada G adalah sama. Mengikut prinsip Pascal, tekanan pada permulaan dan tekanan pada akhir sama. Okey. Boleh jadi betul, cikgu? Siapa ada jawapan? Boleh sharekan di ruangan komen pelajar. Okey, B. Tekanan di F melebihi tekanan pada G. Kenapa tekanan di F lebih daripada G? Pascal kata sama, seragam. So, B ni saya rasa salah, teacher. Okey, so B kamu pangkal. C. Tekanan pada G melebihi tekanan pada F. Sama je lah dengan yang atas tadi. Dia cakap F dengan G. Ni semua salah lah C ni. D. Tekanan F kurang daripada tekanan G. Dia duduk belik-belik soalan pula. So, yang paling pasti betul A lah. Mengikut prinsip Pascal, tekanan akan distribute equally. Dibahagikan secara sekata. Okey, selesai. Ni soalan ni bagus. Kenapa saya kata bagus? Baik soalan ni. Kerana dia bagi formula kat sini. Ada soalan saya perasan ada trial yang dia bagi formula. Ada trial negeri dia tak bagi formula langsung. Lantak kau lah nak kira macam mana. Okey, untuk soalan macam ni. Darjah menunjukkan sebuah jet hidrolik. Of course lah, prinsip Pascal bentuk gini dah. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat model kereta? Berapa daya nak angkat model kereta ni? Daya kat sini. Daya yang kita nak angkat model kereta ni. Buat formula dia. Mengikut prinsip Pascal. Dekat sini P1, dekat sini P2. Kita nak cari berapa banyak kita tolak kereta tu. Daya yang kita pakai. Mengikut prinsip Pascal, P1 sama dengan P2, cikgu. Okey, P1 ni apa? Formula dia macam mana? Kalau tak ingat, jangan risau. Ada kat sini. Tapi lebih baik kamu ingat. Takut dia tak bagi macam mana? Okey, jadi daya satu bahagi luas satu. Sama dengan daya 2 bahagi luas 2. Jadi tolonglah siapa-siapa boleh kira untuk saya. Daya satu yang kita nak pergi cari, cikgu. Daya 1 bahagi dengan luas dia kita ambil 0.02. 0.02 meter punca kuasa 2 sama dengan daya dia dah bagi, daya nak angkat kereta ni 4,000, dekat sini 4,000 Newton. Bahagikan dengan 2 meter square. Jadi boleh tak sesiapa kirakan untuk saya pelajar daya nombor 1 ni berapa? 4,000 bahagi 2. 2,000 darab 0.02. Saya akan dapat 42. Saya akan dapat 40. Okey. 4,000. Kejap saya mark 4,000 bagi 2. 2,000 darabkan dengan 0.02. Okey. So jawapan yang paling betul terus dah dapat jawapan 40 Newton. Pelajar double check kira ni. Saya tak ada kalkulator sekarang. Double check tolong kirakan untuk saya betul ke 40? Okey. Kalau tak betul nanti kamu betulkan tapi ikut formula ni dah betul dah. Okey.
Kita tengok soalan objektif yang terakhir pada hari ini. Bukan. Soalan objektif yang terakhir dalam bab ni. Kita ada lagi satu bab. Jangan ke mana-mana tau. Okey, Rajah 16 dia tunjukkan sebuah jek hidrolik. Okay, saya ada jek hidrolik untuk naikkan kereta tadi. Ingat lagi? Bila saya tolak ni, apa jadi dekat sini? Ada pressure yang dialirkan di sini kan? Okey. Apakah ciri minyak yang membolehkan peralatan di atas mengangkat kereta semasa menukar tayar kereta? Kenapa dia pakai minyak? Okey. Bendalir dalam sistem hidrolik ni dia sama ada dua je. Minyak ataupun air. Kenapa dia pakai minyak ataupun air ni? Sebab dia punya sifat, dia kenalah sifat yang tak ada bentuk tetap, dia tak ada fixed shape, tak ada bentuk tetap. Yang kedua, dia tak boleh dimampatkan. Tu kena sifat dia, kena ada dua, tak ada bentuk tetap. Lagi satu, dia tak boleh mampatkan. Ni dua sifat air dengan minyak lah. Kenapa dia selalu diguna dalam jek hidrolik? Sebab tak ada bentuk tetap, sebab tak mampat. Saya dah bagi jawapan. Tolong bagi tahu saya ABCD jawapan dia. Ciri minyak. Dia tanya ciri minyak. Garis kata kunci dia ciri minyak. Apa belajar? ABCD. Tak ada bentuk tetap, tak boleh mampat. A. Minyak tak boleh dimampatkan. Ya, betul. Okey, saja je nak baca BCD kan. Minyak mempunyai bentuk tetap. Oh, minyak tak ada bentuk tetap. Oh, minyak kan cecair. Dia ikut bentuk dia punya kontainer, bekas dia. Kalau bekas dia bentuk segitiga lah minyak tu. Kalau bekas dia bentuk bulat lah minyak tu. Okey, so B salah. Pangkah. Okey, seterusnya. Minyak mempunyai zarah-zarah tersusun rapat. Yang tersusun rapat ni pejal, dek. Jadi tak ada. Minyak kan cecair. Minyak mempunyai zarah-zarah tersusun berjauhan. Yang ni kan ciri-ciri gas. Okey, jadi kita dah jumpa dah jawapan dia. Sebab minyak boleh dimampatkan. Sebab minyak tiada bentuk yang tepat. Tepat ke tetap? Tetap. Okey, sekarang kita pelajar, kita dah pergi kepada kertas 2. Kertas 2 dibahagikan kepada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kita pergi dulu kepada bahagian A. Kena ingat dalam bahagian A, dia mestilah soalan yang ada pemboleh ubah. Nak jawab soalan bahagian A, tips dia cari pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu akan bagi clue kepada jawapan lain. Okey, dan kamu ada 4 soalan je untuk jawab soalan bahagian A. Bahagian A ni saya rasa dia ada umpama markah percuma untuk kamu sebab daripada 5 markah, setiap satu soalan ada 5 markah. 4 markah tu kamu boleh cari dalam soalan dia. 1 markah je kena fikir sikit. Sikit je fikir. Okay. So tolong skor dekat soalan A ni, bahagian A untuk at least kamu jawablah semua Okey, contoh soalan nombor yang pertama. Rajah ditunjukkan aras air yang dihasilkan daripada tiub venturi. Tiub venturi apa? Tiub yang ada diameter berbeza. Kadang-kadang soalan ada tanya, soalan kertas 1 saya ada jumpa soalan tu tanya apakah tiub venturi. Soalan yang ada. Jadi tiub venturi adalah tiub yang ada diameter berbeza. Okey. Sekarang, mari kita pergi tengok P1, P2, P3 sini. Arah aliran air pergi sana. Air ni bukan tertutup. Okey, so. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen 4.1. Pemerhatian, kamu boleh nyatakanlah aras air. Marilah saya lukiskan sebab tak berapa nak nampak kan sini. Aras air kat sini, sini, sini. Okey. Jadi, bagi satu pemerhatian. Pemerhatian, kamu dah tengok dah pemerhatian. Inilah jawapan dia. Pindahkan apa yang kamu tengok, apa yang kamu perhati dalam bentuk ayat. Buat ayat, belajar.
Buat ayat ni daripada darjah 1 pun dah belajar kan. Okey. Jadi kamu buatlah ayat. Aras air. Aras air tak seragam. Semua tak sama. Tu pun pemerhatian juga. Tapi kamu boleh je bagi aras air di P2. Sebab dia bagi P1, P2, P3 ni. Jadi kamu bagi je lah P2 paling rendah. Berbanding P1 dan P3. P1 dan P3. Okey, settle. Bagi pula inferen mengikut prinsip Bernoulli pelajar. Kenapa aras air dia rendah? Kerana dekat tiub Venturi yang kecil ni, laju dia tinggi. Kerana laju tinggi paling tinggi, maka tekanan paling rendah. Sebab itulah aras air dekat P2 paling rendah kan. Sebab tekanan dia paling rendah. Straightforward macam tu. Bagi sebab inference ni adalah sebab ya pelajar. Okey, C. Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas dia apa? Aras air lah apa yang kita perhatikan. Pemboleh ubah manipulasi diameter tiub. Pemboleh ubah bergerak balas aras air. Jadi tuliskan saja jawapan kamu aras air. Apa yang kamu perhatikan? Satu, hipotesis. Dia minta pula hipotesis. Semakin apa? Semakin laju air, semakin rendah tekanan. Meningkat laju air, semakin rendah tekanan. Pelajar, jomlah jawab sama-sama dengan saya. Ni revision kamu tau. Okey. Ni satu je soalan aplikasi. Ni dah bagi tahu dah tadi. Berdasarkan prinsip Bernoulli, kenapa anda dilarang berdiri melepasi garisan keselamatan yang ketika berada di ketika kereta api sedang bergerak. Ni garisan keselamatan. Kalau kereta api tak bergerak pun kamu tak boleh pergi lepas garisan keselamatan tu pelajar. Kenapa? Sebab area dekat sini, area selepas ni, tekanan rendah ke tekanan tinggi? Dia dekat dengan kereta api. Maka tekanan dia tinggi. Bila tekanan tinggi, kita pula dia tekanan rendah. Laju tinggi. Laju dia tinggi. Laju tinggi. Sekejap. Kereta api lalu. Of course lah. Laju tinggi. Tekanan rendah. Kita pula laju rendah. Kita tak jalan. Kita tunggu kereta api kan berhentilah. Laju rendah maka tekanan tinggi. Tekanan tinggi, bila kita tekanan tinggi sangat, kita akan tend to tertarik kepada kawasan berketekanan rendah. So macam mana nak tulis soalan cikgu? Area arah lokasi di garisan nyatakan dia punya lokasi di selepas garisan keselamatan tu ada tekanan yang rendah. Jadi bila tekanan rendah, kita akan mudah tertarik ke kawasan berketekanan rendah tu kerana kita ada kawasan berketekanan tinggi. Di sini. Buatlah ayat kamu. Sekat ada tekanan rendah, tekanan tinggi. Okey dah. Okey, nombor 4.
Nombor 4 pun soalan tiup venturi. Dia ada diameter yang lain. Air pipe lalu berdasarkan Rajah 2, nyatakan pemerhatian anda. Dia suruh kamu nyatakan pemerhatian. Macam tadi soalan ni sama je. Aras air di Y paling rendah. Kenapa paling rendah? Kenapa paling rendah? Sebab apa? Sebab tekanan rendah bila halaju tinggi. Dekat sini kan halaju tinggi, Y halaju paling tinggi. Saya tak akan tulis jawapan satu-satu ni, kita dah bincang sebentar tadi. Okey, boleh ubah bergerak balas. Pun sama soalan ni. Dua trial pakai soalan sama. Mana tahu keluar. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Aras air lah yang kita perhatikan di akhir eksperimen. Soalan definisi secara operasi pula come out. Definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli. Okey pelajar, so boleh tak bagi saya definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli? Ingat term pluskan dengan pemboleh ubah bergerak balas kamu. Okey. Apa? Dia tanya prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah prinsip yang membolehkan aras air level of water, aras air terbentuk. Aras air yang berbeza terbentuk di tiup venturi. Nyatakan di mana? 1 markah. Ingat dalam 4 soalan dalam bahagian A, mesti ada satu soalan yang akan tanyakan kamu tentang definisi secara operasi. Bukan setiap soalan dia tanya definisi secara operasi, tak. Dia daripada 4 soalan mesti ada satu soalan tanya definisi secara operasi dan satu soalan suruh kamu lukis graf. Okay. Plot graf. Nak dapat markah plot graf macam mana pelajar? Yang pertama, transfer information dengan tepat. Lagi satu, buat line garis lurus. Line. Okey. Seseorang yang berdiri berhampiran landasan kereta api terasa seperti jatuh ke dalamnya. Apabila kereta api bergerak dengan laju melepasinya. Terangkan mengapa. Terangkan mengapa. Bila halaju tinggi, jadi kawasan di depan tu tekanan dia rendah. Jadi sebab itulah seseorang akan tertarik ke kawasan dengan tekanan yang rendah. Okey, 1 markah. Soalan pasal kereta api juga. Pun soalan favourite untuk bab ni, soalan aplikasi. Tolong ingat bila mana kita punya halaju tinggi, maka tekanan kita rendah. Jadi tekanan rendah dia akan tend untuk pergi ke kawasan berketekanan tinggi. Jom kita tengok soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni it's all about the theory dengan aplikasi. Kalau tak baca tak dapat jawab Okey, sebab itulah kena fokus dalam kelas ni. Rajah 10 ditunjukkan kereta hidrolik. Ni mesti suruh kira ni. Dia tak bagi pun. Okey, berdasarkan Rajah 10.1, kereta dapat diangkat ke atas dengan mudah. Terangkan. Terangkan kenapa? Terangkan je lah prinsip Pascal. Tekanan di omboh kecil. Ni omboh kecil, ni omboh besar. Tekanan dihasilkan di omboh kecil sama dengan tekanan dihasilkan di omboh besar.
Okey dah settle. 1 markah di situ. Hitungkan daya F. Dia suruh kamu hitungkan daya F untuk mengangkat kereta. Tadi tekanan di ombor kecil sama dengan tekanan di ombor besar. Formulanya bagaimana? P1, ya, katakanlah yang ni P1, yang ni P2 Okey. Macam mana formula dia? P1 sama dengan P2. Teacher cakap P1 sama dengan P2. Daya 1 bahagi dengan area iaitu luas 1 sama dengan daya 2 bahagi dengan luas 2. Daya 1 tu F yang kita nak cari. F, berapa daya kita gunakan untuk angkat kereta tu, bahagi dengan luas 0.001 sama dengan daya 2 kamu ada 40,000. 1, 2, 3. Bahagikan dengan 2. Jadi F, ini jalan kira untuk soalan yang ni Okey, jadi F, kamu kira-kira 40,000 bahagi 2 kamu akan dapat 20,000. 20,000 darabkan dengan 0.001, kamu akan dapat 20 Newton. Okey, pelajar kalau saya silap betulkan saya di sini sebab saya tak bawa kalkulator ni tolong kira betul-betul 40,000 bahagi 2 kamu akan dapat 20,000 darabkan dengan 0.001 ni akan dapat 20 Newton. Okey, ni yang ada jenis yang suruh kamu lukis ni kan. Mesti soalan antara soalan nombor 9 dan soalan nombor 10. Soalan nombor 9 dengan 10 ni dia akan suruh kamu lukis di akhir soalan tu. Jadi 6 markah untuk lukis je. 3 markah setiap satu lah, bukan 6 markah setiap satu. Okey, Raja tunjukkan seorang wanita sedang mengejar kereta api laju. Wajarkan perbuatan wanita itu, dia lepasi garisan ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Nyatakan kenapa? Nyatakanlah tadi bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Jadi kawasan yang berketekanan tinggi akan tend to pergi ke kawasan berketekanan rendah. Dah jawab banyak soalan tu, saya tak akan lukis. Saya tak akan tulis satu-satu. Bagi je konsep yang tu. Sistem hidrolik berfungsi dengan pindahkan tekanan melalui bendalir. Ni nak suruh lukis apa ni? Untuk menggerakkan sesuatu objek. Anda dibekalkan dengan 2 picagari. Ni mesti suruh lukis skrin ni. Batang kayu aiskrim, skru, nut, cardboard berlainan saiz, pipe getah penghubung, tali pemberat 50 gram gam. Pelajar ingat saya cakap untuk tackle soalan ni, tolong guna semua bahan yang diberi. Kalau tak guna semua, kamu akan dapat markah tapi tolak 1 markah. Okey, untuk jawab soalan ni, ingat tak dalam buku teks dekat akhir bab ni ada gambar kren yang diperbuat daripada picagari. So, soalan-soalan biasanya yang keluar dalam ni kan, dalam soalan last ni mesti ada dalam buku teks. Kalau itu saya punya ni lah, bukan soalan bocor, tips dia. Mesti ada dalam buku teks. Cuba tengok PBL kamu. Okey. So, mula-mula sekali dia pakai picagari. Picagari tu nanti dulu, lukislah dulu. Lukis dulu. Dia bagi kamu 2 saiz cardboard yang berbeza. Lukis skrin lah. Saya lukis ni tak berapa nak cantik. Kamu nanti lukislah cantik. Tapi tak payahlah cantik sangat. Sampai sejam dekat situ buang masa. Okey, lukis di stick kayu. Okay, dia bagi 2 cardboard kan dengan saiz yang berbeza. Satu mestilah yang besar sebagai base. Okey, dan kamu perlu angkat pemberat. Ni pemberat kat dalam ni. Lagi satu, kena pakai apa? Kena pakai picagari. Picagari wajib ada ya pelajar. Picagari. Lukislah picagari. Saya punya picagari macam ni. Lagi satu yang kamu picit dekat sini nanti.
Yang kamu tekan ni picagari dia pakai 2 kan. Okey, jadi lagi satu dia pakai apa? Batang paip penghubung. Okey, pakai batang paip yang menghubungkan dia. Mengikut prinsip Pascal, tekanan yang kita kenakan di awal, ni kita picit kat sini, jadi tekanan yang kita kenakan di awal akan ditransfer secara seragam di akhir. Jadi nanti yang ni akan terangkat. Kamu punya yang ni lukislah dekat dengan stick ni. Okey. So lagi satu lagi dua, yang ni lagi satu markah kamu kena label lah. Okey, yang ni cardboard. Label je cardboard. Pakai pula pemberat. Apa lagi kamu pakai? Batang kayu. Ni batang kayu. Yang ni nut dan skru. Rasanya ada pakai nut dan skru. Apa lagi? Cardboard berlainan saiz. Cardboard ni pun cardboard sebagai base. Ni penghubung kayu. Penghubung. Okey, dan picagari. Okey dah. Pelajar, satu markah. Satu markah bila kamu pakai semua bahan. Kalau tak pakai semua, tolak satu markah. Dan 2 markah untuk lukisan yang betul. Tak adalah tiba-tiba prinsip Pascal, tiba-tiba kamu lukis bola ke. Salah lah tu. Gambar tak betul lah tu So, 2 markah untuk gambar dan label yang betul. 1 markah untuk memakai semua peralatan. Okey. Kita tengok kepada soalan bahagian C. Bahagian C, kamu kena terangkan. Soalan ni, dia bagi bentuk pesawat kapal terbang. Ni bentuk apa ni? Bentuk aerofoil. Kita tahu dekat bahagian atas, aliran udara laju. Dia cakap, bila aliran udara laju, maka tekanan tinggi. Bila tekanan, yang bawah pula, tekanan rendahlah aliran udara perlahan. Okay, jadi, terangkan dengan menggunakan prinsip Bernoulli bagaimana pesawat boleh diterbangkan ke udara. Markah pertama, kamu kena nyatakanlah bila laju udara, laju tinggi, maka laju di atas tinggi, maka tekanan rendah. Nyatakan bawah pesawat, bawah wing tu, bawah. Laju rendah, laju udara rendah, tekanan tinggi. Tu prinsip Bernoulli Lepas tu kamu nyatakan 2 daya, 2 sebab kenapa ada daya angkat. Daya angkat dihasilkan kerana satu bentuk aerofoil. Satu lagi dia punya sudut. Sekejap, saya bagi kamu tengok gambar supaya senang. Kamu punya sudut serang di sini sebab dia bentuk aerofoil dan sudut serang pelajar. Okey. Dah selesai. Dapatlah kamu berapa markah dia suruh bagi kat situ. Dapatlah 4 markah. Okey, 1 markah kat sini. 1 markah di sini bila kamu menyatakan di bawah aerofoil, di bawah pesawat tu, dia punya wing, laju rendah, tekanan tinggi, 1 markah. Lagi 1 markah bila kamu nyatakan daya angkat dihasilkan daripada aerofoil dan sudut serang. Tak perlu buat ayat esei panjang-panjang. Okey, pelajar, kita dah habis unit 8. Sekejap lagi kita akan rehat sekejap sebelum saya habiskan unit kita pada hari ni. Sebentar lagi kita rehat kejap Jumpa lagi kejap lagi. Alright. Okey pelajar, bersama saya kembali Cikgu Suhada, Cikgu Sains anda. Sekarang kita akan mulakan dengan unit kita yang terakhir. Mesti semua excited nak habis kan? Okey, unit 9.
Kamu akan belajar di akhir unit tingkatan 5. Kamu belajar meneroka ke angkasa lepas. Kita tengok teknologi di angkasa lepas. Sebelum kita tengok teknologi di angkasa lepas, tahukah kamu apa satelit natural, satelit semula jadi? Ada satu je satelit semula jadi dalam dunia ni. Apa satelit semula jadi pelajar? Dah belajar dah dalam sekolah rendah pun dah belajar. Satelit semula jadi bulan lah. Bulan satelit semula jadi. Yang lain tu satelit buatan manusia lah. Okey, satelit-satelit buatan manusia ni akan dihantar ke orbit-orbit yang mengelilingi bumi. Orbit-orbit ada ketinggian dia yang berbeza. Kita bahagikan orbit kepada 5 kedudukan. Alright. Yang pertama, orbit rendah yang paling dekat dengan bumi. Yang paling dekat dengan bumi. Ni orbit rendah bumi lah ataupun LEO. Okey, ingat kita ada LEO yang paling rendah. Ingat kedudukan dia 180 hingga 2000 kilometer. Kenapa saya tulis? Yang ni sering kali ditanyakan juga dalam kertas 1. Kita tengok yang kedua, yang lain warna biru, MEO, Medium Earth Orbit ataupun orbit sederhana bumi. Kita panggil MEO. Untuk MEO ni, dia lagi tinggi. Tadi dah 2000 je kan? Daripada 2000 kilometer, ketinggian dia 2000 hingga 35780. Okey. Itu MEO. Dan yang ketiga, kita ada HEO. HEO ketinggian dia lebih daripada 35780 lah. Okey. So, lagi dua mana teacher? HEO ni yang paling besar lah HEO. Nampak ni yang paling jauh daripada bumi. Lagi satu kita ada orbit. Kedudukannya di garisan khatulistiwa. Orbit yang kedudukan di garisan khatulistiwa bumi, geopegon. Pegon menandakan dia duduk situ je. Dia tak pergi mana-mana. Okey, so geopegon. Geo. Ketinggian dia sama je 35786 km. Sama je dengan lagi satu kawan dia GSO. Kalau tadi geopegon, dia pegon pada garisan khatulistiwa, tapi GSO dia incline sedikit. Dia ada sudut condong. Nampak dia condong sikit dari khatulistiwa. Kalau geo, dia kedudukan dia tepat zero pada kedudukan garisan khatulistiwa. Manakala GSO, dia ada sudut condong terhadap garisan khatulistiwa. So ingat yang paling rendah LEO diikuti MEO, HEO. Yang pada garisan khatulistiwa, GEO, yang condong sedikit GSO. Alright, tu kena tahu kedudukan satelit ni kat mana. Nanti mana tahu jadi salah seorang daripada kamu kerja dengan NASA ke kan? Kerja dengan NASA, dia suruh hantar satelit pergi MEO, kamu hantar satelit pergi HEO. Tak boleh lah. Okey. Orbit ni ada bentuk dia, iaitu bentuk bulat, bentuk bulatan, circular dan bentuk elips. Okay. Yang bentuk circular ni yang mana? Orbit apa? Okey. Saya bahagikan kepada dua, circular, bulatan betul-betul bulat, dan lagi satu bentuk elips. Circular ni bulat Okey, yang betul-betul berbentuk bulat adalah geo. Geopegon. Betul-betul dia bulat je. Okey, dan yang betul-betul bentuk elips, MEO, orbit sederhana bumi, medium earth orbit, dan HEO, high earth orbit, orbit yang paling tinggi. Yang boleh ada dua-dua bentuk, LEO, orbit rendah bumi, dan GSO. Dia boleh jadi elips, dia boleh jadi bulatan penuh. Ingat Untuk yang berbentuk bulat geopegon sahaja,
berbentuk elips, Mio, orbit sederhana bumi dan orbit tinggi bumi. Leo dan Geo, orbit rendah bumi dan orbit geostationary ataupun Geo kita panggil apa tadi, geosynchronous, Geo segerak. Yang tu dia ada dua-dua bentuk, bulatan dan bentuk elips. Okey. Kita dah settle dah bentuk bentuk orbit. Sekarang ni katakanlah bentuk elips. Elips kan dia bukan bulatan penuh kan. Dia bentuk elips lah, tak sekata. Kedudukan yang paling jauh satelit yang sekiranya satelit tu berbentuk terletak pada orbit berbentuk elips, kedudukan yang paling jauh dengan bumi kita panggil apogee. Bukan Apollo apogee. Manakala perigi ni bukan perigi ini perigi, kedudukan yang paling dekat dengan bumi. Perigi. Ingat untuk satelit yang kita hantar kepada orbit berbentuk elips, dia boleh, bila saya kata kedudukannya jauh dari bumi, maka apogee lah kedudukan dia. Kalau saya kata kedudukan dia dekat dengan bumi dalam orbit elips, maka kita panggil dia sebagai perigi. Okey. Dah tahu dah perigi tak perigi. Sekarang kita tengok hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Pelajar ingat orbit semakin jauh orbit dengan bumi, maka kelajuan ataupun halaju dia akan berkurang. Okey, tengoklah gambar dekat sini. Ni dalam textbook, kita ambil daripada buku teks. Leo, orbit rendah bumi. Laju dia 27,500 km sejam. Laju. Tiba-tiba naik lagi jarak. Kita naikkan altitude dia. Mio, orbit sederhana bumi. Terus dia punya kelajuan berkurang. 13,900 km sejam. Kalau kita naik lagi tinggi, kita hantar kepada orbit tinggi bumi, laju dia terus berkurang jadi 11,100. Jadi hipotesis yang boleh kamu buat, semakin tinggi orbit, semakin rendah halaju satelit. Kenapa? Kenapa semakin tinggi orbit, semakin rendah halaju satelit, pelajar? Ada sesiapa ada idea kenapa? Anyone? Ni ada kaitan dengan Sir Isaac Newton punya penerangan. Kenapa makin jauh orbit tu, makin tinggi orbit tu dari bumi, kenapa semakin rendah kelajuan dia? Kenapa semakin slow dia bergerak mengelilingi bumi? Kerana semakin kurang daya graviti dengan bumi. Okey, yelah makin jauh kan makin kuranglah daya tarikan graviti dia dengan bumi. Jadi dia semakin semakin rendah kelajuan dia. Okey, agak-agaklah pelajar. Ni sangat penting untuk orbit tu kekalkan kedudukan dia. Untuk orbit tu kekalkan kedudukan dia, dia kena bergerak dengan laju. Katakanlah orbit tu dia mengalami kerosakan. Jadi dia punya halaju berkurang dengan terlalu rendah. Apa jadi? Dia akan tertarik dengan daya tarikan graviti bumi, maka dia jatuh ke bumi. Katakanlah kalau orbit tu sepatutnya laju dia 10,000 km sejam je. Patutnya laju gitu je. Tapi tiba-tiba dia naik 30,000 km sejam. Jadi dia tak boleh meningkat terlalu banyak, tak boleh berkurang terlalu rendah. Kena ikut kelajuan setiap orbit ni. So bila dia meningkat dengan terlalu tinggi, dia jatuh ke bumi ke? Tak, dia akan pergi bergerak ke angkasa. Bergerak ke space lah, lagi tak nampak dah. Soalan ni pun soalan suka ditanya dalam soalan kertas 1.
pelajar bab ni dia banyak tahu dekat kertas satu. Tapi tak tahulah kan. Sebab ni bab yang baru, mana tahu tiba-tiba dia jadi kertas 2 kamu dekat soalan esei pula tu. Okey. Sekarang kita belajar tentang kenderaan pelancar. Teacher, kenderaan pelancar ni roket kan? Bolehlah kita kata begitu. Tapi nanti lepas ni dah belajar sains, kenderaan pelancar ni pelajar, dia bukan roket dia ada nama saintifik dia. Untuk yang pertama ni kita panggil dia sebagai Reusable Launch Vehicle, RLV. Apa benda lah RLV ni teacher? RLV, nama singkatan dia RLV, tapi dalam bahasa Melayu, kenderaan pelancar guna semula. Kamu boleh guna semula. Nama dia mewakili dia. Okey, nampak bentuknya begini? Bentuk dia mesti macam ni. RLV mesti bentuk ni. Reusable Launch Vehicle. Manakala yang B ni, dia roket. Dia macam bentuk roket ni, kita panggil sebagai Extendable Launch Vehicle. ELV. Extendable Launch Vehicle. Kalau dalam bahasa Melayu, kenderaan pelancar guna sekali. Guna sekali je. Nama dia dah mewakili siapa dia. Okey. Saya perasan ada satu state trial yang keluar soalan ni sebagai dia punya bahagian C. Dia berikan perbezaan antara RLV dan ELV. Jadi apa yang kamu boleh letak? Okey. RLV, Reusable Launch Vehicle, kenderaan pelancar guna semula. Bentuk dia macam ni. Dia boleh, dia punya komponen bila kita pakai, komponen dia kita boleh pulihkan. Kita boleh betulkan balik, boleh guna lagi sekali. Reusable Launch Vehicle guna semula kan. Lepas tu, kos pengeluaran dengan kos pelancaran dia murah. Lebih murah. Okay, kos pengeluaran dia murah, kos pelancaran dia pun murah. Dia ambil, tapi keburukan dia akan ambil masa yang lama untuk betulkan balik komponen-komponen yang dah rosak. Lepas satu kali lancar mestilah ada komponen-komponen yang dah rosak. Dia perlu kepakaran yang tinggi untuk betulkan komponen-komponen yang dah rosak tu. Teacher, kenapa rosak? Ialah daripada angkasa you pergi kepada bumi. Dengan halaju yang tinggi, nanti dia akan jatuh di bumi kan. Proses jatuh itulah yang menyebabkan dia rosak. So ambil masa yang lama, tapi dia punya benefit, dia punya advantage, kelebihan dia, kos pengeluaran dia dengan kos pelancaran dia lebih murah berbanding ELV, kenderaan pelancar guna sekali. Okey, mari kita tengok apa ELV, Extendable Launch Vehicle. Nama pun Extendable Launch Vehicle, dia boleh dilancarkan sekali je. Sekali pakai dah tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab semua komponen dia akan musnah. Masa bergerak daripada angkasa masuk ke bumi, semua komponen dia musnah. Tinggal satu tube. Kita panggil cubicle je yang menempatkan angkasawan dekat situ. Okay, so jadi komponen-komponen dia yang musnah, komponen-komponen ELV yang musnah ni pergi mana teacher? Kalau yang jatuh kat bumi lah. Kalau yang dekat angkasa dia tertinggal sebab tak ada daya tarikan graviti, jadi dia tertinggal di angkasa, dia akan jadi space junk. Kejap lagi kita tengok apa benda space junk ni. Okey. Reka bentuk lebih ringkas. Reka bentuk dia ringkas. Nampak tak ada ringkas. Jadi bila reka bentuk ringkas, kos dia murah lah nak buat. Berbanding RLV, reka bentuk dia lebih complicated, kompleks. Tapi dia punya kos pelancar lebih tinggi sebab kita boleh pakai sekali je. Okay, ingat kalau untuk RLV, Reusable Launch Vehicle, dia punya kos pelancar dengan kos pembuatan lebih rendah. Tapi untuk Extendable Launch Vehicle, kenderaan pelancar sekali je, dia punya kos nak buat pembuatan rendah tapi kos pelancaran tinggi. Sebab kita pakai sekali saja. Okey,
kita dah belajar tentang kenderaan. Teacher, kenderaan saya belajar ni RLV, ELV ni nak buat apa? Hantar angkasawan kan? Belajar dia untuk selain hantar angkasawan, dia bertindak untuk hantar satelit. Kenapa kita perlukan satelit? Kejap lagi kita pergi. Ini dia. Cara pelancaran dan penempatan satelit. Contohlah, saya nak hantar satelit pergi HIO, orbit yang paling tinggi. Saya nak hantar macam mana? Macam mana? So, pelajar pindah terus. Kita ada dua jenis pelancaran. Pertama, secara pindah terus. Pindah terus ni biasanya kita hantar kepada orbit rendah bumi lah. LEO, rendah bumi. Orbit rendah bumi. Tapi orbit pindah Hohmann ni biasanya kita nak hantar ke orbit yang tinggi-tinggi lah. MEO ke, HIO ke kan? Okey. Dan pindah secara terus ke dalam orbit, kita tembaklah daripada bumi, daripada stesen bumi, daripada NASA, tembak terus masuk kepada LEO. Okay, pindah terus melalui trajectory linear. Ni key point dia, trajectory linear. Manakala orbit pindah Hohmann kita nak hantar pergi, saya tak naklah pergi LEO je, saya nak hantar dia study satelit saya pergi kepada kedudukan lagi tinggi, MEO dengan HIO. HIO paling tinggi kan. Macam mana? Tak boleh lah secara pindah terus. Kita kena melalui orbit pindah Hohmann. Ni orbit pindah Hohmann dia ada 5 step. Pertama, kita kena hantar kita punya kenderaan pelancar tu pergi kepada orbit kecil dulu. Mungkin pergi kepada LEO dulu. Okey, dekat LEO akan berlakunya pembakaran di perigi. Perigi yang paling jauh dengan bumi, ada pembakaran di perigi, pembakaran kenderaan pelancar tu. Okey, ada pembakaran di sini. Sebelum lepas dia terbakar, lagi banyak tenaga dia, maka dia akan terus ditembak ke orbit pindah Hohmann. Orbit pindah Hohmann, ni memang nama dia. Kenapa nama pindah Hohmann, teacher? Memang nama dia pindah Hohmann, belajar. Saya pun tak tahu kenapa nama dia pindah Hohmann. Hohmann ni orang yang discover. Dia hantar kepada orbit pindah Hohmann. Lepas tu dia sampai di apogee. Tadi perigi kedudukan yang dekat dengan bumi. Apogee kedudukan yang jauh dengan bumi kan. Yang ellipse kan. Kita ada perigi dengan apogee. Apogee jauh, perigi dekat dengan bumi. Okey. Di pindah Hohmann, di orbit pindah Hohmann, intersection antara orbit sederhana dengan orbit yang besar, orbit yang kita nak pergi ni, dia akan berlaku lagi satu pembakaran untuk naikkan tenaga dia lagi. So, dia tembak barulah pergi ke destinasi orbit seterusnya. Biasanya orbit yang tinggi-tinggi ingat kenderaan pelancar bawa satelit, dia bawa satelit. Ada dua jenis kenderaan pelancar, reusable launch vehicle dengan extendable launch vehicle. Dan kenderaan pelancar tu cara dia dihantar ke satelit. Kalau pergi satelit yang lebih rendah, kita secara teruslah pindah terus. Kalau pergi tinggi, kita kena melalui orbit pindah Hohmann 5 langkah tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada ISS. Pelajar, sebelum kita pergi kepada ISS, saya nak bagi tahulah dekat kamu. Mana tahu sebab saya ada perasan. Ada soalan tu dia nyatakan. Satelit pertama dilancarkan oleh Soviet Union, iaitu Sputnik, kita punya satelit pertama yang dihantar kepada orbit. Jadi dia dihantar melalui orbit apa? Dia dihantar melalui orbit secara terus. Okey, satelit-satelit ni banyak dihantar ke orbit yang rendah kerana apa? Kerana lebih kuranglah kos kita nak hantar. Lagi besar, lagi jauh kita nak hantar, lagi banyak, lagi tinggi kos yang diperlukan tau. Okey. Sekarang kita pergi kepada stesen angkasa lepas, International Space Station. Siapa nak pergi sini? Siapa pernah pergi sini belajar? Ada siapa-siapa pernah pergi sini ke? Siapa cakap pernah tu, menipulah tu. Seorang je Malaysian yang pernah sampai di ISS. Siapa Malaysian tu? Anyone?
Tahu tak siapa dia? Mestilah kita punya angkasawan pertama negara, Datuk Dr. Syed Muzaffar Syukur. Dia je satu-satunya Malaysian yang pergi sini. Soon akan ada lagi lah. Tak tahulah siapa kan. Okey, apa gunanya ISS ni teacher? Kenapa sibuk nak pergi sana? Ni dekat angkasa lepas ni dia akan jadi satu makmal. Kita dekat bumi ni ada makmal, banyak makmal kan. Tapi makmal kita tu tak sesuai untuk penyelidikan angkasa lepas. Angkasa lepas kan tak ada graviti. So ISS ni adalah makmal penyelidikan angkasa lepas. Nak belajar aero angkasa semua kena buat kat sini. So dia untuk ujilah sistem kapal angkasa. Pernah dengar tak ada misi jangka masa panjang nak pergi daripada bumi nak pergi Marikh, kononnya nak pindahkan makhluk di bumi pergi Marikh. Tu salah satu tempat lah makmal untuk dia uji. Dekat sini dia punya space, dia punya center tempat kajian dia. Okey, boleh juga jadi tempat penyelidikan. Basically untuk tempat penyelidikan, tempat research. Bila cakap pasal makmal mestilah ada banyak research tentang pemanasan global dekat bumi. Jadi kenapa kekuatan angin dekat angkasa macam mana. Untuk study lah apa-apa benda yang ada di angkasa ni. Siapa pernah tengok cerita Korea? Sea of the Life. Dia jumpa air kan dekat angkasa, dekat bulan. So cerita tu macam gambaran apa yang jadilah nanti dekat masa hadapan. Tapi cerita tu bukan betul lah. Cerita tu hanya rekaan semata-mata. Tapi tak tahulah mungkin boleh jadi betul ke nanti. Okey. Promote cerita pula. Okey, kita pergi kepada kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Ada dua kesan perkembangan pesat, positif dan kesan negatif. Kesan negatif dia banyaklah bahan buangan angkasa. Bahan buangan angkasa ni space junk. Space junk tadi, contohlah kita pakai Extendable Launch Vehicle, ELV kita. ELV yang pakai sekali je, kan dia akan pecah, dia akan hasilkan, bila dia pecah, komponen-komponen dia pecah, itulah yang kita namakan space junk. Okay, dia akan pecah semasa proses dia nak masuk bumi, yang tertinggal di angkasa dia akan jadi space junk. Okey, tu kesan negatif. Ni kesan negatif, kita mulakan dulu dengan kesan negatif. Space junk, ingat ELV tadi. Yang kesan positif, so adanya lebih banyak aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Ni kesan positif lah, disebabkan oleh advancement teknologi, peningkatan teknologi. Semua orang nak kaji pasal angkasa kan. Okey, satelit. Satelit dia fungsi dia apa? Satelit salah satu fungsi dia untuk sistem GPS. GPS ni apa pelajar? Dia bagi dua maklumat. Bagi maklumat tentang lokasi dan bagi maklumat tentang masa. Tahukah kamu, contohlah ibu bapa kamu pergi mana-mana yang tempat kita tak familiar, kita akan pakai Waze. Dekat Waze tu dia boleh bagi tahu dah estimated arrival time. Dia ada bagi tahu berapa minit nak pergi sana. Lepas tu dia ada bagi tahu ada polis, ada aksiden dekat depan. Tu macam mana tu berfungsi tu? Siapa yang masukkan tu? Yang tu sebab ada GPS lah. GPS ni pelajar kita bahagikan kepada 3 segmen. Yang pertama, of course lah, bermula dengan segmen kawalan. Segmen kawalan ni dia adalah segmen utama di bumi. Dia terima semua signal daripada segmen angkasa. Segmen angkasa yang kita hantarlah di angkasa, rangkaian satelit untuk orbit bumi, hantar maklumat daripada segmen kawalan pergi kepada pengguna, segmen pengguna. Kita lah yang pakai telefon pintar, pakai Waze ni, dia akan hantar pergi kita. Dan selain telefon pintar, jam pintar. Jam pintar pun kita boleh tahu kita punya
kita dekat mana, GPS kita. Sekarang dah banyak kan. Apa fungsi GPS? Apa yang kamu boleh dapat dari GPS? Lokasi pengguna. Contohlah orang sesat di hutan. Pengalaman sendiri, ada seorang sahabat saya sesat di dalam hutan, tapi disebabkan dia memakai jam tangan pintar, kami dapat trace dia punya lokasi terakhir di koordinat terakhir dia dengan GPS dia, daripada GPS yang dihantar daripada jam dia. So dari situ dah tahu dia dekat koordinat mana. Dari situlah kita jumpa dia. Okey. Kawalan polis. Kita dapat tahu dekat Waze. Kenapa dekat Waze ni? Macam mana Waze dia tahu ada polis ada dekat depan tu. Kat depan tu ada polis. So slow down. Okey. So masa ketibaan di destinasi, arrival time, pakai Waze kan mestilah kita nak tengok agak-agak sampai pukul berapa. Salah satu sebab pakai Waze sebab kita nak tahulah agak-agak sampai sana pukul berapa. Okey, kemalangan jalan raya. Dalam Waze pun ada. Saya skip cakap Waze, Google Map ke dia ada bagi tahu kat depan ada accident. Trafik jadi perlahan. Okey. Keadaan lalu lintas, jam ke tak jam ke? Kalau jam, arrival time kita lagi panjanglah. Jarak yang dilalui berapa kilometer daripada Kuala Lumpur nak pergi Johor, daripada Kuala Lumpur nak pergi Kedah. Okey. Kerja-kerja penyelenggaraan jalan pun kita ingat ya fungsi-fungsi GPS ni, ingat fungsi-fungsi dalam Waze tu. Boleh jawab. Soalan ni boleh jadi keluar dalam bahagian C. Dia suruh kamu nyatakan apakah kegunaan GPS. Soalan yang pertama mungkin dia suruh kamu nyatakan apakah 3 jenis segmen yang menghantar GPS? Segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Okey. Okey, kita dah habis dah belajar topik hari ni. Tapi jom kita recall, kita lakukan sedikit recall sebab topik ni kita tak nampak kan. Kalau GPS Waze tu kita nampak lah topik ni dia topik yang baru. Bila topik yang baru ni, dia keluarlah dalam periksa kan. Paper 1 confirm. Okey, satelit. Satelit ni apa? Satelit ni objek yang bantu kita dapat GPS lah, yang hantar GPS. Tapi satelit ni dia dihantar ke beberapa jenis orbit. Kedudukan orbit, beberapa jenis orbit. Kita ada orbit apa? Orbit rendah bumi, start dengan LEO. MEO, orbit sederhana bumi. HEO, orbit tinggi bumi. Lepas tu kita ada yang dekat garisan khatulistiwa. Betul-betul di garisan khatulistiwa, GEO pegon. Dan dia ada sudut condong. Yang tu orbit GSO, geosinkronas, geosegerak. Okey. Lepas tu kedudukan orbit elips. Jenis orbit ada 2. Satu betul-betul bulatan. Lepas tu elips. Tapi bila kedudukan orbit tu pada elips, kedudukan yang jauh dengan bumi kita panggil apogee. Kedudukan yang dekat dengan bumi kita panggil perigi. Bukan perigi air tu belajar. Ni kedudukan satelit. Okey, semakin tinggi orbit, semakin kurang halaju. Kenapa kena kekalkan? Kenapa setiap orbit kena kekalkan halaju? Kerana dia nak maintain kedudukan dia. Katakanlah orbit tu jadi terlalu perlahan. Jadi dia akan tertarik ke bumi, dia akan jatuh ke bumi. Katakanlah orbit tu terlalu laju, dia akan pergi ke angkasa lepas. Okey. Lepas tu kita belajar tentang kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar ada 2 jenis. Satu guna sekali. Yang guna sekali tu kita panggil sebagai ELV, Extendable Launch Vehicle. Dan satu lagi Reusable Launch Vehicle, RLV, kenderaan pelancar guna semula. Okey, kenderaan pelancar tu dia akan bawa satelit. Macam mana dia letakkan, dia hantar satelit tu dekat orbit macam mana? Ada 2 cara. Satu pindah terus. Pindah terus ni biasanya orbit yang rendah lah. Seperti orbit LEO, orbit LEO. Tapi kalau orbit tu tinggi sangat, HEO atau MEO tinggi kan? Macam mana? Melalui orbit pindah Hohmann. Okey.
Dan kita belajar pula tentang stesen angkasa lepas, International Space Station. Apa fungsi dia? Kat situ ada makmal untuk lakukan research yang lebih mendalam tentang angkasa lepas, faktor yang menyebabkan pemanasan global. Dari situ dia boleh detect. Okey. Kaedah menjejaki stesen angkasa lepas. Aplikasi telefon pintar kita pakai GPS pelajar. Kesan perkembangan teknologi angkasa lepas. Banyak kesan negatif dia, ingat space junk. Contoh kita pakai ELV, Extendable Launch Vehicle, yang boleh pakai sekali je. Dia akan pecah dia akan pecah di angkasa, yang di angkasa tu akan biar di situlah. Jadi apa keburukan dia bila dia dekat situ, kita ada banyak kan orbit, banyak orbit di orbit rendah bumi, LEO. Jadi bila ada orbit, kita ada banyak satelit dekat LEO. Jadi LEO tu dia akan senanglah berlanggar dengan space junk di angkasa lepas ni. Okey, kemudian satelit juga bantu kita untuk dapatkan sistem GPS. Waze, ingat Google Map. Bagaimana GPS berfungsi? Menentukan kedudukan seseorang. GPS juga berfungsi dengan menentukan kedudukan. Kita boleh dapat detect trafik tu macam mana. Kita dapat detect arrival time. Dan banyaklah lagi. Bagaimana GPS berfungsi? Sistem koordinat. Sistem koordinat ni ada apa? Yang ni saya bagi dekat sini, sistem koordinat untuk tujuan navigasi. Sistem koordinat kita bahagikan kepada dua. Satu, DMD, sistem koordinat. Satu lagi DD. Apa DMD, apa DD ni teacher? DMD tu decimal degree minute decimal, manakala DD decimal degree. Kita bahagikan kepada dua tu Contoh, saya bagi contoh sekejap. Ada masa tak untuk bagi contoh? Ada masa sikit lagi. Apa DMD, apa DD ni? Okey. Koordinat. Kita bahagikan kepada DMD dan DD. Okey. Untuk DMD, contohnya saya bagi kamu. Kamu dapat DMD sahabat kamu yang sesat di hutan 3 darjah 08 22.04 darjah. And not, yang ni menandakan latitude. Kamu akan ada lagi satu, longitude. 3 darjah 08 3305. Yang ni E. Ini longitude. Okey, macam itulah D DMD macam tu. Darjah minit decimal. Okey. Untuk DD, decimal degree decimal, kamu akan dapat maklumat yang berbeza. Kalau positif macam mana? 3.1256 dan lagi satu kamu dapat maklumat tentang 100.10. Okey, nampak kan dia positif? Bila positif ni menandakan dia dekat arah utara. Bila lagi, yang ni positif juga menandakan dia dekat arah timur. Teacher, kalau negatif macam mana pula? Kalau negatif, saya dapat negatif 1.001. Menandakan sahabat kamu tu berbeza dengan utara, dia berada di selatan. Lagi satu, kalau saya dapat negatif 10.000. Sahabat kamu berada di timur barat. Ini contoh koordinat dalam bentuk DMD dan dalam bentuk degree decimal. Alright. Sambung balik dengan soalan. Dah habis kita pembelajaran pada hari ini soalan. Kita terus pergi kepada soalan kertas 1. Okey pelajar, jom jawab sama-sama dengan saya.
GPS, kaji maklumat berikut. GPS sering digunakan dalam tujuan navigasi dan pelbagai pengangkutan. Antara berikut yang manakah contoh aplikasi navigasi? Dia minta kamu contoh aplikasi navigasi. Alahai, senang je soalan ni. Aplikasi navigasi. Apa contoh aplikasi navigasi pelajar? Anyone? D. Fatihah jawab D. Google Map. Ya betul. Facebook taklah social media kamu kan. Instagram pun social media tak. Food Panda. Oh ni dah nak lunch ni masing-masing lapar. Food Panda tak. So Google Map yang paling betul. Okey. Apakah fungsi stesen angkasa antarabangsa? International Space Station. Anyone? Menghantar satelit ke angkasa. Menghantar satelit ke angkasa. Menghantar satelit kan kenderaan pelancar. So bukan. Memberi maklum balas tentang perubahan cuaca dunia, memberi maklumat tentang lokasi, yang ni satelit kan. So salah juga. D salah. D. Pusat kajian mengkaji sifat graviti terhadap kesihatan manusia. Ya. Dekat situ ada banyak kajian. So D. Seterusnya soalan last dalam kertas 1. Antara orbit berikut yang mana terletak pada altitude, nampak tak soalan ni? Ada. Yang ni kalau tak hafal tak dapat jawab lah. 180 hingga 2000. Yang ni orbit paling rendah. Orbit paling tinggi 38,780. So salah. Geosegerak pun salah. Yang ni pun 38,000. Rendahlah jawapan dia. Okey, pelajar, kita terus pergi kepada soalan bahagian B. Yang ni untuk bab ni pelajar dia tak keluar dalam bahagian A sebab dia tak ada pemboleh ubah. Yang ni dia banyak dalam bahagian, kalau dia nak keluar dalam kertas 2 mungkin jadi bahagian B atau bahagian C. Orbit satelit mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis ikut ketinggian. Bagi satu contoh, kan ada 5, bagilah satu contoh. Leo, Mio, Geo. Janganlah tulis Leo, Mio, Geo je. Tulislah penuh kan. Orbit rendah bumi, orbit tinggi bumi. Okey. Soalan seterusnya. Satelit berjaya menghasilkan peningkatan produktiviti sebilangan besar industri jualan secara atas talian. Bagaimanakah seorang penghantar produk jualan makanan tiba ke lokasi pelanggannya mengikut tempoh yang betul? Macam mana? Melalui GPS lah kan. Segmen-segmen yang dihantar lah. GPS akan hantar maklumat apa? Trafik. Yang ni dia tanya benefit, kegunaan GPS. Maklumat kemalangan. Berikan saja. Okey. Ni gambar apa ni? Rajah ni 7.1 dengan rajah 7.2 dia tunjukkan kenderaan pelancar. Banding bezakan kedua-dua kenderaan pelancar. Baik, bila ada perkataan banding bezakan pelajar, maksudnya kamu perlu nyatakan persamaan dan perbezaan. Apa persamaan dan perbezaan? Yang di sini adalah RLV 7.2, 7.1 adalah ELV, Extendable Launch Vehicle. Apa persamaan ELV, RLV ni? Persamaan dia. Kedua-duanya adalah digunakan untuk melancarkan satelit kan? Kenderaan yang melancarkan satelit. Bagi satu perbezaan. ELV guna sekali. Manakala RLV boleh guna semula ataupun kamu boleh cakap dari segi kos. RLV dia punya kos pembuatan dan kos pelancaran lebih rendah berbanding ELV. Okey, seterusnya. Malaysia telah berjaya mencipta satu satelit baru. Satelit tersebut dihantar ke orbit tinggi bumi menggunakan kaedah pemindahan Hohmann. Mengapa?
Orbit tinggi bumi. Kamu nak hantar orbit tinggi bumi ke Hiyo. Kenapa kena melalui kaedah pindah Hohmann? Direct transfer untuk yang rendah je sebab orbit, kedudukan orbit tu tinggi. Kedudukan Hiyo tinggi dan tak sesuai dihantar melalui orbit pindah terus. Okey, kita tengok macam mana. Okey, Raja 1 tunjukkan sebuah satelit geopegon. Ni satelit geopegon mengorbit bumi. Geopegon maksudnya dekat garisan khatulistiwa. Macam mana satelit tu kelihatan apabila dilihat dari permukaan bumi? Dia pegon lah. Nama pun geopegon, maka dia kelihatan pegon. Kedudukan satelit pada waktu itu paling dekat dengan bumi. Nyatakan kedudukan satelit. Dia tanya kedudukan satelit masa tu paling dekat dengan bumi. Dia suruh kamu nyatakan kedudukan dia. Kita ada perigi dengan apogi. Apogi jauh, manakala perigi dekat kan? Okey. Okey, apa yang berlaku kepada satelit jika halaju dia terlalu rendah? Apa jadi? Dia akan jatuh pergi bumi. Manakala apa yang jadi jika halaju dia terlalu tinggi? Dia pergi ke angkasa lepas. Dia bergerak ke angkasa lepas. Okay, ni pun saya dah cover dah. Alright. Sekarang ni saya akan terus cover kepada bahagian C. Bahagian C pelajar. Last, sikit lagi pelajar. Ni soalan trial yang keluar baru-baru ni. Dia bagi kamu kapal terbang dengan roket. Dia nak kamu pilih pesawat yang paling sesuai untuk menjelajah angkasa. Nak pilih apa pelajar? Kapal terbang ke boleh pergi angkasa? Kapal terbang tak boleh pergi angkasa pelajar. Roket lah yang paling sesuai. Penjelasan tentang jenis bahan api yang digunakan. Sumber gas oksigen dah bagi setiap pesawat. Roket pakai apa? Roket dia bawa oksigen tapi dia pakai hidrogen. Pesawat dia pakai oksigen. Pilih pesawat terbaik nak pergi angkasa. Of course lah roket. Mana boleh pakai kapal terbang pergi angkasa. Okey, so inilah kamu boleh buat dalam bentuk jadual untuk jawab soalan kamu. Tujuan pemilihan. Pilih pesawat yang paling sesuai. Penjelasan, nyatakan kenapa. Kapal terbang, sumber bahan api kerosin. Roket, bahan api dia hidrogen dalam bentuk cecair yang dikompreskan. Kapal terbang, dia perlu serap oksigen daripada udara. Manakala roket, dia bawa oksigen tu. Kalau tak, macam mana angkasawan nak bernafas? Okey, pilihan roket lah. Roket pesawat paling baik untuk teroka angkasa lepas sebab dia bawa oksigen. Kalau tak, macam mana angkasawan nak bernafas? Okey pelajar. Kita dah habis dah pembelajaran kita yang terakhir. Sedih dah. Pasti tak jumpa dah. Okey. Jadi pelajar, saya akan wrap up. Kita dah habiskan 21 topik dalam masa 20 jam. Dalam masa berapa hari? 10 hari ni. Saya dah habiskan 21 topik dari tingkatan 4 sampai daripada tingkatan 5. Jadi saya harap ianya membantu kamu sedikit sebanyak sebagai persediaan nak jawab exam nanti 14 hari bulan. Jadi sebelum kita bersurai, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah kamu berikan semasa masuk dalam kelas saya daripada hari pertama sampai hari ke-10. Saya ucapkan selamat maju jaya, selamat menjawab peperiksaan SPM. Semoga semuanya baik-baik. Okey, jawab dengan tenang. Kita jumpa lagi kalau ada rezeki. Okey pelajar. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera. Bye semua.